Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya dan ahli kumpulan saya daripada kelas AS246 dan kami dari kumpulan 2 akan menyampaikan pembentangan tentang topik bahasa cerminan budaya bangsa. Saya, Nosyarina binti Nasrul Rizwan, akan memulakan pembentangan bagi kumpulan kami. Jadi, apa itu bahasa? Bahasa ialah medium utama bagi kita untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Tanpa adanya bahasa, proses komunikasi melalui lisan adalah lebih sukar untuk dilaksanakan. Ini membuatkan bahasa menjadi sebuah aspek yang sangat penting dalam pembinaan sesebuah negara, bangsa dan hubungan-hubungan penting yang lain. Di Malaysia, bahasa kebangsaan kita ialah bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah berkembang dan menjadi bahasa pengantar utama bagi rakyat Malaysia di setiap peringkat umur, sama ada di peringkat sekolah hinggalah ke peringkat pentadbiran negara. Perumpamaan bahasa tidak lari dari ungkapan baik budi dan adab tinggi. Bahasa Melayu sering dikaitkan dengan budi pekerti seseorang, dengan cara mereka bercakap dan adab mereka dalam bertutur bersama orang lain. Ini diketahui sebagai budi bahasa yang bermaksud sikap, tutur kata dan tingkah laku yang baik. Sejak daripada zaman dahulu lagi, kita dan bangsa Melayu amat mementingkan nilai murni dan juga budi bahasa seseorang. Dalam setiap pergaulan dan perhubungan, seseorang yang berbudi bahasa akan sentiasa bertutur dan menyampaikan ucapan mereka dengan berhemah agar tidak mengguriskan hati mana-mana pihak yang mendengar. Bahasa Melayu juga merupakan antara bahasa yang paling sopan dan juga istimewa kerana bagi orang-orang yang sedang berperang juga mampu berbudi bahasa dengan menyampaikan pantun, syair dan pelbagai jenis ungkapan unik yang lain. Bahasa merupakan cerminan budaya bangsa dalam sesebuah masyarakat. Jadi, budaya bangsa orang Melayu mencerminkan peradaban bangsa kita, begitu juga bagi bangsa-bangsa lain. Budaya tidak wujud begitu sahaja dan ia dipupuk dalam diri masing-masing sejak dari usia muda lagi. Budaya budi bahasa ini tidak wujud dengan begitu sahaja, namun ia dipupuk dalam diri masing-masing sejak dari usia kanak-kanak lagi. Budi bahasa memainkan peranan yang besar dalam memelihara budaya bangsa yang telah dibina sejak zaman atuk nenek kita. Oleh itu, budi bahasa masyarakat kita pada hari ini yang semakin goyah merupakan tanda-tanda bahawa kita perlu berusaha untuk memperbaiki keruntuhan peradaban ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Syafiqah binti Ibrahim akan menerangkan tentang isi pertama pembentangan ini, iaitu bahasa dan budi bahasa. Apabila kita bercakap tentang bahasa, kita tidak akan lari daripada bercakap mengenai isu budi bahasa. Jadi, apakah itu budi bahasa? Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, budi bahasa membawa maksud adat sopan santun atau kesopanan. Bahasa dan budi bahasa boleh dikategorikan kepada 3 aspek, iaitu pergaulan antara anak-anak dan ibu bapa, pergaulan antara murid dan ahli sekolah, dan juga pergaulan antara masyarakat berbilang bangsa. Aspek pertama iaitu pergaulan antara anak-anak dan ibu bapa di rumah. Apabila bercakap dengan ibu bapa di rumah, adab dan etika bergaul adalah amat penting untuk dijaga. Adab bergaul boleh dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu bahasa pertuturan dan bahasa gerak badan. Apabila ingin bergaul, ingin bercakap dengan ibu bapa di rumah, anak-anak perlulah memilih perkataan yang sesuai untuk digunakan apabila bercakap dengan ibu bapa. Perkataan yang sering digunakan, yang biasa digunakan oleh anak-anak apabila bercakap dengan
golongan yang sama usia dengannya tidak semestinya sesuai untuk digunakan apabila bercakap dengan ibu bapa. Intonasi juga merupakan salah satu aspek yang penting dijaga kerana intonasi boleh membuatkan ibu bapa merasa kecil hati apabila intonasi yang digunakan adalah tidak sopan atau biadab. Selain daripada itu, selain bercakap menggunakan perkataan, gerak badan juga memainkan peranan apabila bergaul dengan ibu bapa. Antara contoh pergaulan gerak badan yang amat digalakkan ialah menundukkan kepala apabila berjalan atau lalu di hadapan orang tua. Agama Islam juga sangat menekankan dan menitik beratkan isu apabila pergaulan antara anak-anak dan ibu bapa. Ayat ke-23 dalam surah Al-Isra jelas menegaskan bahawa percakapan antara anak-anak terhadap ibu bapa sangat penting untuk dijaga. Aspek seterusnya ialah pergaulan antara murid-murid dan ahli sekolah, iaitu rakan sebaya, guru-guru dan kaki tangan sekolah. Pepatah Melayu ada mengatakan, meluntur buluh biarlah dari debunya. Jadi, amat penting supaya budaya berbudi bahasa diterapkan dalam diri setiap insan sejak di usia muda lagi. Amalan berbudi bahasa sebenarnya bukanlah sukar untuk dilakukan. Antara contoh yang paling mudah ialah dengan menunjukkan muka manis atau dengan kata lain, dengan memberikan senyuman kepada orang lain. Bukan sahaja diri sendiri akan lebih bersemangat untuk melalui hari tersebut, malah orang di sekeliling juga akan turut merasakan aura positif yang diberikan dengan memberikan senyuman kepada mereka. Selain itu, budaya berbudi bahasa yang lain juga ialah dengan memberi salam apabila bertemu dengan rakan sebaya atau menunjukkan tanda hormat apabila bertembung dengan guru-guru atau staf dan kaki tangan sekolah yang lain. Bangsa Malaysia berhimmat tinggi, ramah dan mesra, elok berkerti, yang tiada dibantu, yang lemah dilindungi, bertimbang rasa hormat menghormati. Kita berhikmat, jujur dan ikhlas, mencura bakti tak minta dibalas. Harapan rakyat satu amanah, budi bahasa budaya kita. Sentingan video daripada lagu Budi Bahasa Budaya Kita yang dinyanyikan oleh Datuk Seri Siti Nurhaliza yang telah ditayangkan sebentar tadi adalah merupakan antara contoh yang baik dalam menerangkan kehidupan yang seharusnya dijalani oleh setiap rakyat Malaysia. Sekiranya setiap ciri yang disebutkan di dalam lagu tersebut dapat dipraktikkan oleh setiap anggota masyarakat, sudah tentu rakyat Malaysia dapat hidup dengan aman dan harmoni serta terhindar daripada pergaduhan dan permusuhan. Itu sahaja untuk penerangan saya bagi isi pertama, iaitu bahasa dan budi bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farah Hidayah binti Syazadi ingin membincangkan sedikit sebanyak tentang faktor-faktor yang mempengaruhi percakapan dan gaya bahasa generasi zaman kini. Bahasa kurang sopan yang digunakan seharian boleh mengubah cara komunikasi generasi kini. Bahasa yang dipraktikkan seharian dapat memberi kesan pertama dan persepsi terhadap seseorang individu. Contohnya,
Bahasa yang digunakan lembut dan indah oleh seseorang memberikan kesan pertama yang baik buat individu tersebut. Individu tersebut akan dipandang sebagai seorang yang sopan santun dan berhemah tinggi. Manakala penggunaan perkataan yang buruk oleh seseorang individu pula sebaliknya. Di sini, saya ingin mengutarakan 3 faktor yang menjadi penyebab utama terhadap cara komunikasi generasi kini. Penggunaan bahasa yang dipakai oleh ibu bapa merupakan salah satu faktor yang penting dalam komunikasi generasi kini. Hal ini kerana ibu bapa merupakan contoh yang terbaik buat anak-anak, terutamanya ketika anak-anak masih kecil. Elakkan menggunakan perkataan yang kesat di hadapan anak-anak. Hal ini kerana sabda Rasulullah SAW, "Ajarilah anak-anak kamu dan keluarga kamu kebaikan dan lengkapkanlah mereka dengan adab susila." Riwayat Abdul Razak dan Sa'id Mansur. Selain itu, faktor yang kedua ialah konsep kejiranan yang semakin longgar. Jiran-jiran tetangga kini lebih memilih berdiam diri berbanding menegur perbuatan maupun percakapan remaja yang kurang sopan. Hal ini kerana silap langkah buruk padanya. Hal seperti ini sepatutnya tidak berlaku kerana jiran merupakan orang yang terdekat selain daripada keluarga individu tersebut. Oleh itu, sepatutnya sebagai jiran tetangga harus bersama-sama berganding bahu dalam membendung gejala yang kurang sopan ini. Faktor yang ketiga ialah kehadiran teknologi canggih juga memberi banyak perubahan terhadap generasi kini, tidak kira remaja maupun dewasa. Hal ini kerana mereka akan sentiasa terikut-ikut dengan trend terkini dan terbaharu yang dipaparkan di gadget sehingga melupakan adat yang diamalkan setelah sekian lama oleh nenek moyang. Tidak lupa juga di media sosial, fitnah dan tuduhan disebarkan secara meluas tanpa unsur periksa. Oleh itu, ketiga faktor ini harus diambil berat dan peduli oleh semua pihak. Bahasa melambangkan bangsa merupakan pepatah yang amat penting. Hal ini kerana bahasa melambangkan identiti dan persepsi terhadap sesuatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila. Saya akan membentangkan isi yang ketiga, iaitu impak penggunaan bahasa yang kurang sopan. Tanpa kita sedari, penggunaan bahasa yang kurang sopan atau lebih mudah dipanggil bahasa kasar secara terus-menerus tanpa dibanteras akan memberi impak pada individu, masyarakat dan negara umumnya. Impak pertama yang dapat dilihat ialah bahasa menjadi rosak. Apa yang dimaksudkan dengan bahasa yang rosak? Bahasa yang rosak terjadi apabila sesuatu bahasa itu diungkapkan dengan kasar dan disalahgunakan. Perkataan-perkataan yang dipendekkan merupakan salah satu contoh kepada bahasa yang rosak yang sering digunakan dalam sesuatu penulisan. Selain itu, penggunaan bahasa rojak juga dikatakan akan merosakkan bahasa. Seterusnya, impak kedua hasil daripada penggunaan bahasa yang kurang sopan ialah seseorang akan cenderung untuk menggunakannya dalam komunikasi harian. Sebagai contoh, ungkapan hebat gila atau sedap gila yang menunjukkan perasaan gembira, ajaib dan sebagainya. Di samping itu, penggunaan bahasa yang kurang sopan ini akan mewujudkan seseorang yang bersikap biadab dan tidak menghormati orang tua mereka kerana ayat kasar dan tidak sopan ini turut dilemparkan kepada mereka. Selain itu, pertumbuhan dan perkembangan minda anak-anak juga akan terganggu apabila bahasa yang tidak sopan sering digunakan. Akhir sekali, penggunaan bahasa kasar secara meluas akan menimbulkan kekeliruan bahasa, terutamanya generasi akan datang. Mengapa?
Hal ini kerana mereka sudah biasa dengan bahasa kasar sehingga mereka keliru bahasa yang mana susah untuk dinyatakan dalam percakapan harian. Reti ini akhirnya menjadi sebati dalam diri mereka. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan seterusnya kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farwiza Miti Jamaluddin. Langkah-langkah dalam mengatasi penggunaan bahasa yang kurang sopan terbahagi kepada 4 perkara. Perkara pertama adalah peranan ibu bapa dalam menangani penggunaan bahasa yang kurang sopan. Apabila terdapat anak-anak melakukan sifat negatif dan mengeluarkan kata-kata yang kasar dan tidak baik, ibu bapa perlulah bertindak segera dalam menghalang anaknya daripada melakukan perkara yang tidak baik secara berterusan. Hal ini kerana kemungkinan anak-anak akan menjadikan perkara tersebut sebagai kebiasaan dalam kehidupan seharian. Bagi mengasah pengetahuan anak-anak mengenai perbezaan antara bahasa yang sopan dengan bahasa yang kurang sopan adalah dengan memberi nasihat dan teguran kepada anak-anak. Jika ibu bapa berinteraksi dengan anak-anak, ibu bapa perlulah menggunakan bahasa yang sopan dan lembut supaya anak dapat merasai bahawa dirinya disayangi dan dihargai oleh kedua-dua orang tuanya. Bagi menangani fenomena masalah penggunaan bahasa yang kurang sopan ini, medium yang paling sesuai untuk memainkan peranan adalah media massa. Media elektronik khususnya televisyen, radio, telefon pintar dan seumpamanya berperanan dalam menyiarkan program yang menggunakan bahasa yang indah dan mudah difahami. Selain itu, media cetak berperanan dalam membanteras isu ini dengan cara yang betul. Contoh media cetak adalah Kamus Dewan, Dewan Bahasa dan Pustaka, majalah, surat khabar dan sebagainya. Ini adalah kerana bahan-bahan tersebut mampu memberi panduan dan rujukan terhadap orang ramai. Di samping itu, pihak kerajaan dapat menghindari perkara ini agar tidak berlarutan dengan menguatkuasakan undang-undang. Misalnya, kerajaan mewujudkan akta tentang penggunaan bahasa tidak sopan di khalayak ramai. Ini bertekad untuk membasmi penggunaan bahasa tidak sopan yang semakin berleluasa dan sukar dicegah. Lanjutan daripada itu, peranan guru, khasnya guru bahasa Melayu, hendaklah memberi penekanan terhadap aspek-aspek pertuturan yang bertata susila, lengkap dan teratur. Bukan itu saja, malah pembelajaran agama Islam dan moral perlu diberi perhatian bagi menanamkan moral dan sahsiah yang baik untuk setiap individu. Ini kerana bagi membentuk individu yang berakhlak mulia. Khususnya, masyarakat dan bangsa yang cemerlang adalah bangsa yang berbudi bahasa dan bijak dalam bertutur kata. Terdapat banyak cadangan yang boleh digerakkan agar masyarakat kita pada hari ini dapat membina semula warisan budaya bangsa yang merisaukan dan telah runtuh. Dan ia telah pun dibentangkan oleh ahli kumpulan saya sebentar tadi. Dan saya akan menyimpulkan semula langkah-langkah yang boleh diambil oleh pelbagai pihak untuk mengatasi masalah penggunaan bahasa yang tidak sopan. Antaranya ialah ia boleh dijalankan oleh pihak ibu bapa, pihak para pendidik dan juga para pemimpin. Mereka haruslah menunjukkan contoh yang baik agar golongan yang lebih muda dapat mengikuti jejak langkah mereka. Walaupun ketegasan boleh membentuk peribadi seseorang, namun mendidik masyarakat dengan kesantunan dan kelembutan adalah cara yang lebih baik.
Selain itu, kita juga boleh menjalankan kempen Budi Bahasa Budaya kita, dan kempen ini boleh diadakan sebagai acara tahunan agar kita dapat menaikkan lagi dan membarakkan lagi semangat masyarakat dalam berbudi bahasa dan bersopan santun antara satu sama lain. Kempen-kempen ini juga boleh dijalankan agar ia dapat mencipta kesedaran dalam golongan masyarakat tentang kepentingan bahasa dan juga keistimewaan. Kesimpulannya, budi bahasa haruslah sentiasa diambil berat dan dititik beratkan, kerana dalam setiap perbualan, terutama sekali apabila menyampaikan mesej di alam maya, kita tidak pasti sama ada mesej itu dibaca oleh siapa, dan kadang-kadang ia boleh mengguruskan hati sesetengah pihak yang membaca mesej tersebut. Jika kita tidak mempunyai sesuatu yang elok untuk disampaikan, maka ia jadi lebih baik bagi kita untuk berdiam diri sahaja. Ungkapan Melayu yang berbunyi, bahasa jiwa bangsa, perlulah dilestarikan dan disematkan dalam diri setiap individu agar mereka tidak mudah lupa tentang kepentingan berbudi bahasa. Sesungguhnya, agama Islam juga sangat mementingkan budi bahasa kerana ia merupakan sebuah aspek yang menyempurnakan dan melengkapkan agama seseorang. Jadi, itu sahaja bagi kumpulan kami. Sekian, terima kasih.